Tapi takkan nak PTS je. Kita upgrade lah pada PTG. So macam mana nak buat PTG? Untuk dalam ya. Maaf nak tanya, yang macam doktor letak 30 minit tutorial asynchronous tu contohnya kan. So adakah waktu 30 minit tu randomly letak ataupun ada based on apa-apa? Contoh tutorial 30 minit asynchronous ni kita bagi soalan yang kita rasa student boleh buat dalam masa 30 minit. Contoh kita bagi soalan macam soalan calculation kan. Kita bagi 2 soalan, betul lah. So maksudnya pengiraan yang 7 tadi is just okay, 1, 2 tu kan dia 30 minit ada termasuk dalam pengiraan tu kan. Maksudnya bilangan kita letak dalam setiap kolom ni kan. Sini kalau contohnya dah 10, 10, 10 so 3 aktiviti macam tu kan. Ini kan 10, 10, 10 kan. Ini 3 aktiviti lah. Okay, faham. So 30 minit ni based on kita sendiri tetapkan. 30 minit ni dikira sebagai satu aktiviti. Alright, faham. Okay, terima kasih. Kalau macam tutorial asynchronous, macam mana nak buat? Sebab saya lepas ni buat tutorial. Ya? Assalamualaikum. Nak tanya doktor, yang macam doktor buat, doktor kata doktor buat kuis Google Form tu memang doktor buat independently, maksudnya tak ada link kan dalam e-learning kita lah, maksud dia keluar daripada e-learning kan doktor, tapi still you capture it dalam when reporting you put it there in your SLT right? Ataupun macam semua tu kita kena link juga dalam e-learning as a proof. Dalam e-learning tu kita letak apa dia punya nak panggil URL kepada Google Form tu lah, nak menunjukkan kata kita buat aktiviti quiz tu. Betul. Kalau macam saya lecture kita by every week kita ada, kalau 3 credit hours definitely kita have 3 hours right doktor. So saya buat satu kelas tu is the first class is lecture time 1.5 hours, and the second period for the second class for the week saya buat discussion, and I intend to do it guna Google Meet. Kalau macam tu macam mana kita nak capture, nak dalam definitely we cannot capture it dalam e-learning kan doktor. So macam mana? Do we need my point is do we need to prove macam kita buat SLT ni, kita kata this is our plan, kita we need to prove it, kata kita buat conduct benda tu dengan menyangkutkannya kepada e-learning ataupun ada evidence yang can stand independently, maksud saya macam tu lah. Kalau buat masa ni kita letak je URL untuk Gmeet tadi. Untuk quiz kalau macam dalam Gmeet tu. Okey. Ya. Mana kita buat macam discussion, we record the discussion and then later on kita letak dia punya recording lah. Maksud doktor kan macam tu ke? So kalau macam discussion tu kalau kita nak record, kita boleh record, nanti kita nak letak link dalam LMS pun boleh, nanti student boleh access balik. Ataupun kita letak je Google Meet punya address tadi, URL tadi, kita letak je. Macam kita buat dah, kita letak dalam dalam kita punya LMS minggu keempat sebagai contoh. Minggu keempat untuk topik ni kita akan buat secara dalam talian, so please masuk ke dalam Google Meet yang disediakan di bawah. Kita letak URL. Okay. Tak payah recording lah doktor. Recording tu optional. Kalau kita nak buat boleh, kalau tak nak buat pun tak apa. Okay. Thank you. Macam yang tutorial asynchronous tadi, so saya kebanyakan macam semasa lepas yang saya buat tu, saya ada 105 student, saya bahagikan kepada 21 grup. So saya ada dalam setiap grup tu. Saya masuklah setiap grup, saya ada 21 grup WhatsApp lah untuk students. Kemudian bila buat tutorial tu, saya bagi masa. So saya minta dia discuss among them dalam grup tu. So bila dia discuss tu, saya akan perhati je dalam WhatsApp tu kan. So kadang-kadang nampak dia orang macam stuck saya interrupt lah. Saya cakap untuk yang soalan ni sepatutnya you kena buat macam ni. Saya bagi jalan. Lepas tu dia proceed. Kalau dia nak tanya pun dia boleh tanya je dalam WhatsApp tu. Doktor macam mana saya tak dapat yang ni. Kalau macam ni you kena buat macam ni.
Sama ada kita nak WhatsApp tu kita nak guna voice ke, kita nak guna recording ke, kita nak tulis sahaja ke, bergantung. Itu yang kaedah yang saya buat sebagai tutorial synchronous ni. Sebab bila kita, yang saya perhatikan sebelum, bila saya buat tutorial secara face to face, student ni dia take for granted tu. Dia duduk dalam kelas tu, dia diam je. Dia tunggu je kita nak bagi explanation pasal tutorial. Last bukan dia orang yang buat tutorial, kita yang buat tutorial tu. Bila kita suruh pergi ke depan, dia duduk kat whiteboard tu, dia sangkut kat depan tu. Lama dia sangkut. Kenapa ni? Tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Patah balik. So siapa boleh bantu? Senyap je. Last kita yang bagi. So saya tak nak kita yang banyak. Saya nak active participation of the students. Lepas tu saya minta dia hantarlah tutorial. Semua upload dalam LMS. Upload. Student ni kalau kita suruh upload, dia takut. Mesti akan laju je, penuh je. Lepas tu saya akan perhatikan, kan dalam LMS tu dia ada activity completion kan. So saya akan set lah activity completion tu, selagi dia tak selesai tutorial ni, dia tak boleh akses yang seterusnya. Saya banyak buat macam tu, prerequisite. Untuk next material ni saya akan, macam contoh tutorial ni selagi dia tak submit, dia tak boleh nak proceed. So kalau dia submit lah. Tapi kita tak, kadang-kadang susah juga kita nak access kan. Student ni faham ke, betul ke tak faham ke kan. Kalau berdasarkan tutorial ni, sebab tutorial ni kita nak kena tengok dia punya, yalah, pemahaman student ni. Sebab tu kita kena ada berkala quiz dalam bentuk formatif ni. Supaya kita dapat engage the student understanding tu dengan cepat. Gitulah.